Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan sebuah penubuhan sebuah tadika. Nama saya Nur Zaidah Alia binti Muhammad Halim. Nombor matrik KBJ 2008112222. Nama saya Nur Izzatun Niza binti Mokhtar. Nombor ID saya KBJ 200810310326. Okay, nama saya Nur Asma Husna binti Muhammad Azalani daripada Syekh Syukur. Nombor ID saya KBJ 2008103317. Nama saya Nur Hazira binti Hadif, KBJ 2008103440. Nama saya Nur Alia Natasha binti Azhar. Nombor matrik saya KBJ 200810310310. Okey, pengenalan tentang tadika ini ialah tadika kasih ini merupakan hak milik perkongsian 5 rakan kongsi iaitu Nur Asma Husna, Nur Alia Natasha, Nur Zaidah Alia, Nur Izzatu Ainiza dan Nur Hazirah. Tadika kasih ini mempunyai 2 orang tenaga pengajar dan ia merupakan pemegang kelulusan agama, ijazah dan diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak. Tadika ini juga mempunyai membantu pengurusan murid yang akan dibantu oleh guru dalam pengurusan perkara yang berkaitan dengan tadika. Tadika ini juga beroperasi pada pukul 8 pagi hingga 12.30 hari dari hari Isnin hingga hari Jumaat. Pengajaran di tadika kasih ini dilaksanakan mengikut kurikulum standard persekolahan kebangsaan iaitu KSPK. Pengajaran ini merangkumi pendidikan kurikulum dan kegiatan kurikulum dan yang asas yang mengandungi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai unsur, kebudayaan dan kepercayaan untuk mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan disampaikan pengetahuan oleh kanak-kanak dalam pelbagai bentuk. Modal dan sumbangan. Modal yang diperuntukkan bagi penubuhan tadika ini diperuntukkan melalui perkongsian yang dimiliki oleh 5 orang rakan kongsi. Peruntukan yang diperolehi adalah sebanyak RM120,000 dan sebuah rumah yang bernilai RM112,000. Pinjaman bank, kami membuat pinjaman bank sebanyak RM50,000 daripada pihak bank CIMB Bank. Jumlah untuk peralatan pejabat ialah RM8,156 tunai. Contoh peralatan pejabat ialah meja, penghawa dingin, komputer, set sofa dan sebagainya. Untuk jumlah pekerja pula mempunyai 9 orang iaitu pengurus besar, pengurus pemasaran, pengurus pentadbiran, pengurus operasi, pengurus kewangan, pembantu tadika dan juga tukang masak. Okey, jadual penggajian iaitu jadual penggajian tadika kasih ini merupakan salah satu jadual penggajian untuk jawatan yang ditentukan iaitu yang pertama pengurus besar iaitu gaji pokok dia iaitu RM2,800 dan 13% iaitu KWSP dan perkeso 0.3%. Manakala yang kedua pengurus pemasaran ataupun guru gaji pokok ialah RM2,000 dan KWSP 260 perkeso 6. Yang ketiga pengurus pentadbiran gaji pokok ialah RM1,800 dan KWSP 13%.
dapat bersamaan dengan 234 dan per keso 5.4. Dan yang seterusnya, pengurus operasi iaitu guru, gaji pokok ialah 1,800, sama sahaja dengan pengurus pentadbiran. Dan yang kelima, pengurus kewangan ataupun operator, gaji dia 150, sama juga dengan pengurus operasi. Dan yang keenam, pengurus tadika, gaji pokok 1,000 dan KWSP 130 per keso 3. Dan yang terakhir, tukang masak iaitu gaji pokok 800 sahaja, KWSP RM104 dan per keso 2.4. Jadi jumlah keseluruhan RM163,152. Bajet pentadbiran. Yang pertama, peralatan pejabat, pembelajar aset 5,820 untuk lain-lain belanja 1,756. Yang kedua, bangunan, pembelajaran aset 112,000. Yang ketiga, gaji pokok, perbelanjaan bulanan 12,000. Keempat, KWSP, pembelanjaan bulanan 1,560. Kelima, per keso, perbelanjaan bulanan 36. Yang keenam, bil utility, elektrik, air, wifi, pembelanjaan bulanan 800. 7, deposit utility, lain-lain belanja 500. Yang ke-8, lesen majlis bandaran, lain-lain belanja 340. Yang ke-9, lesen perakuan tadika 250 pada lain-lain belanja. Yang ke-10, pendaftaran perniagaan SSM, lain-lain belanja 70. Jumlah untuk pembelanjaan aset 117,820. Jumlah pembelanjaan bulanan 14,396. Jumlah lain-lain perbelanjaan 2,916. Jumlah keseluruhan bagi bajet pentadbiran ialah 135,135. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran tadika kasih membuka peluang kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan didaftarkan anak-anak mereka. Dan yang kedua, 8 pagi hingga 12 tengah hari iaitu setiap hari Isnin hingga Jumaat. Yang ketiga, menekankan terhadap penguasaan bahasa Inggeris, agama, matematik, bahasa Melayu, moral dan lain-lain. Dan yang keempat, pertandingan aktiviti sekan-lekan seperti lawatan sambil belajar, pemeriksaan gigi dan lain-lain juga. Antara jadual perkhidmatan tadika kasih ialah package A iaitu perkhidmatan mengaji Al-Quran. Pengisian setiap hari Ahad hingga Khamis pada jam 8.30 pagi hingga 10.30 pagi dan ditempatkan di bilik darjah, dan kelas mengaji Al-Quran diadakan pada setiap umur 4, 5 dan 6 tahun. Seterusnya package B, perkhidmatan akademik asas iaitu setiap hari Ahad hingga Khamis dan masa 7.30 hingga 12.30 tengah hari, ditempatkan di tempat bilik darjah, dan kelas akademik seperti bahasa Melayu, sains, matematik dan sebagainya. Dan
dipertingkatkan kepada umur 4, 5 dan 6 tahun. Manakala pakej C pula perkhidmatan pemeriksaan kesihatan yang diadakan pada setiap hari Rabu dan 3 bulan sekali sahaja. Masa ditetapkan iaitu 9 pagi hingga 11 pagi dan tempatnya di bilik sakit ataupun di bilik rehat. Pemeriksaan gigi dan ukuran tinggi dan berat pada umur 4, 5 dan 6 tahun. Okey, strategi harga. Okey. Bagi pakej A, perkhidmatan pengajian Al-Quran, pendaftaran ialah sebanyak RM150. Bulanan pula ialah RM250. Okey, bagi pakej B, perkhidmatan akademik asas, pendaftaran adalah sebanyak RM150. Bulanan adalah sebanyak RM350. Perkhidmatan pemeriksaan kesihatan pula, pendaftaran adalah sebanyak RM100, bulanan adalah sebanyak RM80. Strategi tempat yang dijalankan oleh Tadika Kasih ialah Lot 5, Kampung Cempaka 13300 Tasik Lugo, Pulau Pinang. Tempat yang telah dipilih oleh pihak Tadika Kasih ini sangat strategik kerana ia akan memudahkan urusan para ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke tadika tersebut. Selain itu, pihak Tadika Kasih ini juga menyediakan pengangkutan van bagi ibu bapa yang tidak sempat untuk menghantar anak-anak mereka. Dan yang terakhir, di kawasan tadika ini juga sangat luas dan menjamin keselamatan kanak-kanak kerana pihak kami akan memantau mereka melalui CCTV semasa di dalam kelas dan juga apabila mereka melakukan aktiviti di luar kelas. Strategi promosi. Antara strategi yang dilakukan oleh Tadika Kasih untuk menarik perhatian atau minat ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka dengan mengedarkan pamflet kepada ibu bapa yang tinggal di kawasan sekitar bagi memberitahu mengenai Tadika Kasih ini. Selain itu, Tadika ini juga menyediakan kad perniagaan untuk memudahkan urusan ibu bapa untuk menghubungi dan bertanya mengenai pakej-pakej yang terdapat di Tadika. Kami juga menggunakan platform digital yang aktif digunakan untuk ibu bapa mengetahui setiap perkembangan Tadika Kasih. Contoh platform yang digunakan adalah Instagram dan Facebook. Ramalan jualan Tadika Kasih bergantung kepada bilangan pelajar yang ada di Tadika Kasih. Bilangan pelajar yang ada di Tadika Kasih adalah seramai 42 orang. So, 42 orang merangkumi hasil ramalan jualan yang ada di Tadika Kasih. Okey, kat sini kita tengok dekat pakej A. Pakej A kita merupakan pakej Fardu Ain. Pakej Fardu Ain semasa pendaftaran adalah RM150, manakala bulanan adalah sebanyak RM250. Pakej B adalah pakej asas akademik. Pakej asas akademik adalah pendaftaran adalah sebanyak RM150, manakala bulanan adalah sebanyak RM350. Pakej C adalah pakej kesihatan. Pakej kesihatan pendaftarannya adalah sebanyak RM100, manakala bulanan dia adalah RM80. Okey, sebelum pendaftaran bulan pertama iaitu Januari, ibu bapa hendaklah membayar nilai bayaran pendaftaran dan bulanan iaitu Januari adalah sebanyak RM8,400, pakej B adalah sebanyak RM10,500 dan pakej C adalah sebanyak RM7,560 dan seterusnya just bayar bulanan sahaja. Okay.
bajet pemasaran. Yang pertama melalui pamflet. Dapat mengedarkan pamflet ini secara berkala pada tempat orang ramai seperti pasar raya, kedai makan dan sebagainya. Yang kedua ialah banner. Memasang banner sebagai salah satu langkah untuk mempromosikan tadika kasih ini, pembukaan tadika. Dan yang terakhir, melalui banner. Yang ketiga melalui kad perniagaan dan yang terakhir melalui papan tanda. Senarai mesin dan peralatan. Terdapat 3 ruang, iaitu ruang dapur, ruang tandas dan ruang pejabat. Ruang dapur mempunyai dapur memasak, peti ais, periuk nasi, pinggan dan tong gas. Manakala ruang tandas pula mempunyai paip air, sinki, baldi dan selipar. Ruang pejabat pula mempunyai mesin pencetak, komputer dan penghawa dingin. Senarai alatan persekolahan. Yang pertama ada baju uniform sebanyak 42 unit. Kos seunit RM30. Jadi jumlah untuk 42 unit 1,250. Yang kedua, baju sukan sebanyak 42 unit. Kos seunit untuk baju sukan RM25. Untuk 42 unit jumlah 1,050. Yang ketiga, tanda nama sebanyak 42 unit. Harga untuk seunit tanda nama RM1. Untuk 42 unit tanda nama sebanyak RM42. Keempat, buku. Buku sebanyak 300 unit. Harga seunit RM5. Jumlah untuk 300 unit buku RM500. Yang kelima, tudung. Tudung sebanyak 42 unit. Harga seunit tudung RM8. Jumlah untuk 42 unit tudung RM336. Yang terakhir, alat tulis. Alat tulis sebanyak 42 unit. Harga seunit alat tulis RM25. Manakala untuk 42 unit alat tulis RM130. Jumlah keseluruhan untuk alatan persekolahan ialah 3,000. Harga jumlah alatan persekolahan ialah 3,818. Seterusnya, keperluan bahan mentah. Yang pertama, beras. Ada 5 unit. Jumlah RM900. Yang kedua, bihun sebanyak 20 unit. Jumlah RM50. Yang ketiga, gula sebanyak 5 unit. Jumlah RM15. Yang keempat, garam sebanyak 3 unit. Jumlah harga RM6. Yang kelima, biskut sebanyak 15 unit. Jumlah keseluruhan harga biskut RM75. Yang keenam, minyak sebanyak 2 unit. Jumlah keseluruhan RM40. Yang ketujuh, telur sebanyak 1 unit.
Jumlah keseluruhan RM12.5. Yang ke-8, ikan bilis sebanyak 5 kilogram. Jumlah harga RM120. Yang ke-9, bawang sebanyak 10 kilogram berharga RM60. Yang ke-10, gas masak 1 unit berharga RM30. Yang ke-11, Milo 3 unit, jumlah harga RM64. Yang ke-12, teh 3 unit, jumlah harga RM18. Yang ke-13, susu tepung sebanyak 3 unit, RM66. Yang ke-14, biji rin sarapan 5 unit sebanyak RM60. 15, kicap sebanyak 1 unit RM15. Yang terakhir, sos 1 unit berjumlah RM14.50. Jumlah keseluruhan untuk kumpulan bahan mentah ialah RM741. Okey, sekarang ialah bajet operasi. Okey, bagi bajet operasi, mesin dan peralatan, pembelajaran aset iaitu RM6,550. Lain-lain adalah 1,466. Bagi bahan mentah bagi bulanan ialah RM741. Alatan sekolah bagi lain-lain ialah RM3,818. Jumlah bagi keseluruhan perbelanjaan aset ialah RM6,550. Bagi bulanan pula ialah 741 dan lain-lain adalah 5,284. Jumlah keseluruhannya ialah RM12,575. Jadual kos pelaksanaan projek. Yang pertama, aset tetap. Pentadbiran untuk bangunan RM112,000. Yang kedua, peralatan pejabat RM7,710. Untuk pemasaran pula, papan tanda RM2,500. Untuk operasi, mesin peralatan RM6,550. Jumlah untuk aset tetap ialah RM128,760. Yang kedua, perbelanjaan bulanan. Untuk pentadbiran, gaji RM144,000. KWSP RM18,720. Per keso RM432. Bil utiliti RM9,600. Untuk operasi, bahan mentah RM8,892. Untuk jumlah pembelanjaan bulanan RM181,644. Yang ketiga, lain-lain belanja. Yang pertama, pentadbiran. Untuk pentadbiran kelengkapan RM446. Deposit utiliti RM500. Lesen majlis bandaran RM340. Lesen perakuan tadika RM250. Lesen pendaftaran perniagaan SSM RM70. Untuk pemasaran, pamphlet RM50, banner RM50, kad perniagaan RM40. Untuk operasi pula, kelengkapan atau perkakasan RM1,466.
alatan persekolahan 3,818. Jumlah untuk lain-lain pembelanjaan ialah 7,030. Jumlah besar untuk jadual kos pelaksanaan projek ialah 317,434. Jumlah kos pelaksanaan projek ialah 317,434. Okey, antara dana dan pembiayaan tadika kasih iaitu yang pertama, sumbangan equity terbahagi kepada dua, tunai dan aset bangunan. Tunai 120,000, aset bangunan 112,000 dan jumlah keseluruhan sumbangan equity iaitu 232,000. Dan yang kedua, sumber luaran iaitu pinjaman 50,000 dan ditambah 232,000 tambah 50,000. Jadi jumlah sumber kewangan iaitu RM282,000. Okey, bagi penyata aliran tunai aliran tunai masuk bagi equity pemilik adalah RM 232,000, bagi pinjaman adalah 50,000, hasil tunai adalah 4,120. Okey, jumlah keseluruhan adalah 400,086,120. Okey. Bagi aliran tunai keluar pula ialah pembelanjaan aset tetap ialah RM 100,000, 28,760. Pembelanjaan bulanan pula ialah 100,000, 81,64,000. Pembelanjaan lain-lain pula ialah 7,030. Okey, jumlah keseluruhan adalah 300,000, 17,434,000. Kelebihan atau kekurangan tunai pula ialah 100,000, 68,600. Baki awal tunai ialah kosong dan baki akhir tunai ialah 100,000, 68,000. Penyata untung rugi. Okey, untuk cari penyata untung rugi tadika kasih, mula-mula kita kena tambahkan hasil tunai di ramalan jualan di tadika kasih. So hasil ramalan jualan yang kita dapat adalah sebanyak RM204,120. So hasil yang kita dapat ni kita kena tolak dengan perbelanjaan bulanan, lain-lain dan juga susut nilai yang kita perolehi. Okey, yang pertama kita kena cari nilai bulanan bagi pentadbiran. Untuk kita dapat nilai bulanan pentadbiran, kita kena tambah jumlah gaji KWSP per keso dan juga bil utility dan kita dapat jumlah sebanyak RM172,752. Okey, bagi bulanan operasi juga kita kena tambah nilai bahan mentah. Okey, bahan mentah yang kita perolehi adalah sebanyak RM8,892,000. Kemudian kita jumlahkan nilai bulanan yang kita perolehi dan kita dapat sebanyak RM181,644. Okey, lain-lain perbelanjaan seperti pentadbiran. Okey, pentadbiran ni kita just tambah hasil yang kita perolehi di kos pelaksanaan projek, kita tambah hasil, kemudian kita tambah ke semua hasil yang kita perolehi di pemasaran dengan operasi. So hasil yang kita dapat adalah RM7,030. Susut nilai. Okey, nak cari susut nilai kita kena susut nilai
20% daripada peratan pejabat. Okey, 20% daripada peratan pejabat. Peratan pejabat kita adalah sebanyak 7,710. Okey, papan tanda adalah sebanyak 2,500 dan mesin adalah 6,550. Kita bahagikan 20% dengan total tu kita akan dapatlah hasil bagi susut nilai tersebut. Kemudian selepas kita dapat susut nilai tersebut, kita tambahkan ketiga-tiga hasil. Kemudian kita tambahkan hasil bulanan, lain-lain belanja dan susut nilai yang kita dapat. Dan kita tolak dengan hasil tunai kita untuk kita cari untung rugi atau untung bersih sebelum cukai. Penyata kunci kira-kira. Okey, penyata kunci kira-kira, kita nak kira hasil aset tetap kita. Okey, aset tetap kita ada bangunan. Bangunan kita adalah sebanyak RM112,000. Yang kedua, peratan pejabat. Peratan pejabat kita ada sebanyak 7,710. Kemudian kita tolak dengan susut nilai terkumpul kita pada yang kita perolehi daripada untung rugi dan kita akan dapat sebanyak RM6,168. Okey, kemudian papan tanda. Papan tanda juga jumlah dia adalah sebanyak 2,500. Kemudian kita tolak dengan susut nilai terkumpul yang kita perolehi pada untung rugi, kita akan dapat sebanyak 2,000. Okey, mesin dan peralatan juga jumlah dia adalah sebanyak 6,550. Kemudian kita tolak dengan susut nilai terkumpul iaitu sebanyak RM1,710 dan kita akan dapat hasil sebanyak RM5,240. Aset semasa atau tunai baki akhir tunai adalah sebanyak RM168,686. So kemudian kita totalkan kos pada bahagian aset tetap kita dan kita akan dapat jumlah aset kita sebanyak RM294,094. Okay, yang kedua equity pemilik. So kita kena kira modal kita, modal yang kita ada iaitu modal bangunan dan juga modal yang kita dapat daripada hasil perkongsian perkongsian untuk bina tadika ini iaitu sebanyak RM120,000. Kita tambah dengan RM112,000, kita dapat hasil sebanyak RM232,000. Kemudian untung terkumpul. Untung terkumpul ni kita ambil dekat untung rugi yang kita perolehi iaitu untung bersih sebanyak RM12,094. Kemudian kita tambah hasil yang kita dapat tadi, kita tambah dengan pinjaman yang kita buat iaitu sebanyak RM50,000. Kemudian kita tambah hasil yang kita perolehi, kita dapat sama total dengan jumlah aset yang kita perolehi iaitu sebanyak RM294,094. Sekian, terima kasih. Sekian daripada pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.